penyelesaian masalah. So hari ni kita tengok luas segitiga. Okay. Luas segitiga ni suara cikgu clear ke, terlalu kuat ke? Tolong respon sikit. Kalau rasa terlalu kuat, cikgu kecilkan Ya. sikit. Okey je. Yeah, alright. Okay, jadi kita masuk kepada luas segitiga. Sekejap. Note. Okay. Okay, jadi luas segitiga basically kita akan gunakan dua rumus. Okay, dalam luas segitiga ni ikut keadaan. Okay, ada dua rumus yang kita akan belajar hari ni. Okay, satu adalah rumus tengah AB sin C. Okay, setengah AB sin C ni waktu bila kita guna? Bila ada dua sisi dan satu sudut kandung. Ingat lagi tak sudut kandung tu sudut apa? Ingat. Okay, kalau yang sini sudut A, B, C, A. Okay, so A adalah sudut kandung bagi siapa? B dan C. Okey, bagi B dan C. Okey, maksudnya bila dua garis menuju kepada satu bucu, okey, ni garis ni dan garis ni menuju kepada satu bucu, di bucu ni ada sudut, bermaksud ini adalah sudut kandung. Okey. Right. So kalau dalam soalan tu dia minta kita cari luas segitiga, bila diberi maklumat yang cukup, maksudnya ada dua sisi dan satu sudut kandung, so kita boleh terus gunakan rumus pertama kita, setengah A darab B darab sin C. Sin C ni maksudnya C ni tadi sudut kandung lah, sebab dia tak boleh huruf yang sama kalau dia nak jadi sudut kandung, sebab dia bertentangan dengan huruf C. Sedangkan sin C ni sudut yang bertentangan dengan garis C. Okay, nanti cikgu bagi contoh. Okay, yang kedua, okay, kalau tengok buku teks, muka surat, muka surat berapa ni? 259, kita ada satu lagi yang nama dia rumus Heron. Okay, rumus ni adalah rumus yang baru digunakan untuk KSSM. Kalau tanya abang kakak awak yang dah habis belajar, yang belajar AdMaths KBSM, dia tak kenalkan rumus ni. Rumus ni dulu dikenalkan pada peringkat STPM. Okay, sebab bila cikgu tanda SPM pernah jumpa pelajar yang gunakan rumus ni, mungkin sebab dia tuition ataupun mungkin dia ada belajar daripada STP punya kawan ke atau apa-apalah. Okay, tapi rumus ni juga adalah satu rumus yang mudah dan sangat membantu juga. Okey, bila mana diberi satu segitiga yang mempunyai tiga-tiga panjang. Okey, dia tak bagi apa-apa sudut pun, dia bagi tiga-tiga panjang. Kalau macam kes ni kan dulu kita akan gunakan rumus cos kan, kalau diberikan tiga-tiga panjang. Kalau nak suruh cari sudut, kita boleh gunakan cos. Okey, so kalau diberikan tiga-tiga panjang dan nak suruh cari luas, kita boleh gunakan rumus Heron. Okey, apa tu rumus Heron? Rumus Heron ialah luas sama dengan punca kuasa S tolak A, S tolak B, S tolak C. Okay, tak apa, jangan takut. Apa tu nanti kita akan tengok. Okay, so ada dua je rumus yang kita gunakan untuk cari luas segitiga. Sama ada dia adalah rumus pertama jika diberikan dua sisi dan satu sudut kandung, ataupun rumus kedua jika diberikan tiga sisi. Okay, tiga panjang lah, diberikan tiga panjang. Okay, tapi boleh ke cikgu kalau dia bagi dua sisi satu sudut kandung tapi saya nak guna rumus Heron? Tak ada masalah. Tapi awak kena carilah dulu satu lagi sisi punya nilai. So awak punya jalan kerja akan bertambah. Okay, jadi awak akan bazirkan masa awak. Okay, dan cikgu kalau saya nak guna rumus nombor satu tapi soalan tu bagi tiga-tiga sisi, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak kenalah cari sudut kandung ni dulu. Menggunakan petua petua cos dapat sudut kandung, barulah boleh gantikan di rumus pertama. So, rumus ni ada dua. Mudahnya disebabkan awak kena tengok keadaan. Kalau keadaan tu cukup maklumat untuk gunakan rumus pertama, dan guna rumus pertama. Jadi awaknya jalan kerja short, pendek, dan awak boleh terus dapat jawapan. Okay, kalau tengok segitiga tu memang terus bagi tiga-tiga sisi, so baik guna rumus Heron lah, sebab rumus pertama memerlukan sudut, sedangkan segitiga yang soalan tu contoh bagi tiga-tiga sisi. So lebih direct, lebih cepat kita akan dapat jawapan bila kita gunakan rumus nombor 2 ataupun rumus Heron. Okay, jelas tak?
Jelas. Setakat ni jelas? Okay, alright. So cikgu tunjukkan contoh satu segitiga. Okay, macam ni lah. Cari luas sebuah segitiga. Tak nak, okay ni dulu. Luas segitiga JKL dalam rajah di sebelah. Okay, so dia bagi segitiga. Okay, ni JKL. Okay, yang ni adalah 4.4, ni 69 dan ni 6. Okay, ada sudut kandung dah ada dua sisi tak dalam soalan ni? Ada. Ada. Okay, ada. Ada. Alright, so kita guna rumus? Satu. Satu, yes. So, luas sama dengan, ni kita nak cek luas hari ni kita tak cerita pasal cari sudut atau panjang sisi. Yang tu, sudut atau panjang sisi kita cari guna petua sin atau petua cos yang kita dah belajar minggu lepas. So, hari ni kita nak tumpu pada untuk cari luas. Okay, so luas sama dengan setengah darab AB. AB maksudnya dua sisi yang mencakupi sudut kandung tu. So, darab 6, darab 4.4. Darab sin 69. Okay, tekan kalkulator dapat berapa? -13.323. Okay, kalau tengok jawapan dah nampak lah 13.323. Okay, kalau awak jawab sampai 2 tepat perpuluhan pun 12.32 cm pun boleh jugalah. Okay, at least 2 tempat perpuluhan. Alright, okay, itu jika diberi sudut dan diberi panjang sisi dia nak suruh cek sudut. Okay, kalau pula soalan contoh 12 diberi luas pula. Okay, kemudian disuruh cari panjang ke ataupun disuruh cari sudut. Okay, contoh 12 ni dia suruh cari sudut. Okay, dia dah bagi luas. So, keseluruhan luas adalah 50. So, sama je lah. Jalan kerja dia masih lagi sama. So, setengah darab AB sin C, okay, sama dengan 50. Okay, so setengah darab 8.6 darab 14.2 darab sin C sama dengan 50. Okay, so tinggalkan sin C kat sini. Yang lain semua bawa pergi sana. 50. Ni setengah ni pergi sana jadi 50. Apa? 1/2 ni pergi sini jadi apa? Nah, darab 2. 8.6 dengan 14.2 jadi? Bahagi kan? Bahagi. Betul. Cikgu malah nak tulis dalam bentuk pecahan ni. Cikgu tulis macam je. 50 darab 2 bahagi 8.6 bahagi 14.2. Okay. So dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Berapa? 0.81. Okay, FIFA 0.8188666685. Okay, tapi kita tak nak cari sin, kita nak cari C, kita kena tekan apa? Shift sin. Yeah, shift sin. Okay, tekan shift sin. Answer. Tutup kurungan. Dapat berapa? 54.715.032. Okay, so 2 tepat perpuluhan 54.97 darjah ataupun kalau tukar pada minit dan saat berapa? Dapat tak? Tukar minit saat 54 darjah 58. 58 minit. Okay, sebab saat 17, so tak perlu tambah 1. Okay? Boleh faham? Macam mana kalau diberi sudut dan panjang, suruh cari luas ataupun diberi luas, disuruh cari sudut atau panjang. Boleh Boleh. Boleh, okay. Kalau boleh, kita try buat soalan latih diri 9.7. Okay, soalan 1A. Cuba buat, bagi cikgu jawapan.
dapat? Soalan 1A, ada yang dapat? Bukan je kalkulator kan? 112.48. 108. Okey, 112.48. Semua orang dapat tak? Dapat. 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 Kau jangan dapat je tapi dapat entah siapa punya. Aku Fahmi, siapa aku Fahmi? Adam Fikri, dapat tak? 112.48. Terus hilang aku Fahmi. Left meeting. Adam, Fikri, dapat. Okey. Afiq Hafizi? Ramai pula dalam. Dapat tak? Aku Fahmi dah masuk balik. Keluar terus buka muka. Okey, dapat tak jawapan? 112.48. Tekan kalkulator je. Dapat? Afiq, Hafizi dapat tak? Dapat cikgu. Dapat. Okey, so luas dia sama dengan apa Afiq Hafizi? Bacakan cikgu. Bukan jawapan. Langkah dia 1/2. Afiq, 1/2 darab. Aduh, awak ni. Panggil kejap hilang, kejap ada. Aifan Najuha. Ya, cikgu. Okey, 1/2 darab. 1/2 darab 16.2 darab 18.4 Lagi? darab sin 49. Okey, bagus. So, itu yang dapat 112.48. Okey, bagus. Ahmad Danish, ada tak? Ada cikgu. Okey, Ahmad Danish try jawab soalan B. Soalan B. Ni tunjuk besarkan. Okey. Tak apa, awak jawab secara lisan je, tak payah kira. Apa? Macam mana nak kira? Luas sama dengan? 1/2 darab 10 Okey, darab 7 bagus. darab sin 125. Okey, bagus. Yang lain tolong tekan kalkulator, dapat berapa jawapan? 28.67. 28.67. Okey, cm ni cm persegi lah sebab ni adalah luas. Okay, kalau soalan meter, tulis meter lah. Okey, soalan C. Siapa lagi cikgu nak panggil ni? Sebab hari tu ada orang request cikgu panggil lagi cikgu banyak-banyak. Betul lah kena panggil. Amir Al-Im. Ya, cikgu. Ya Kenapa cikgu punya ni terlock pula? Okey, Amir. Soalan. Sekejap, alamak. Aduh, itu tutup pula. Sekejap. Okey, awak try buat soalan C tadi. Mana cikgu punya ni? Sekejap. Dokumen. Okey. Mana cikgu punya ni notes. Baru. Kawan ni biar. Okey, Amir. Soalan C. Kejap. Ni soalan C. Okey, adakah rumus dia terus boleh kira directly, Amir? Tak. Tak. Kena cari apa dulu? Cari panjang dia. Panjang yang mana? XY. Bagus. So macam mana nak cari panjang XY, Amir? Kita guna petua apa? Ada pasangan tak dalam segitiga yang kita tengok ni? Ada pasangan tak? Ada. Okey. So kita boleh guna petua apa kalau ada pasangan? Sin ke cos? Yang dinamakan dosa tu sin ke cos? Sin. Sin. Okey. So apa petua sin, Amir? Sin A per
A per Okey, sin A. kejap. Sekarang yang Amir nak cari panjang ke sudut? Tadi awak sebut XY tu panjang ke sudut? Panjang. Okay, so kalau yang kita nak cari panjang, kita letak yang kita nak cari tu kita letak atas ke bawah? Kita letak atas ke bawah? Ke atas. Atas. Okay, so XY per apa ni? Ada pasangan tak XY ni? Pasangan dia siapa? Pasangan XY tu sudut mana? XY ni pasangan dia sudut mana? Siapa yang bertentangan dengan dia, Amir? Z. Z. Tapi kita tak tahu sudut Z. Boleh tak cari? Boleh tak cari sudut Z? Berapa jumlah jumlah sudut dalam satu segitiga, Amir? 180. Okey, tolong cikgu cari sudut Z tu berapa? Dapat? Dah tolak-tolak. Dapat tak? 5. Okey, 85. Dapat. 180 tolak 60 tolak 35. Betul? Okey, so XY per sudut Z. Sudut Z adalah sin 85 sama dengan apa? Cari apa lagi panjang yang ada? 10 Per pasangan dia? per sin 35. Bagus, sin 35. Okey, sekarang tekan kalkulator. XY sama dengan 10 bahagi sin 35 yang ni pergi atas ni jadi darab. Tekan. Ada kalkulator tak dengan awak? Ada cikgu. Okey. Bahagi tu letak tanda bahagi jangan letak tanda pecahan. Okey, darab sin 85. Berapa dapat? XY. Dapat berapa? $17.368. Okey, so ambil 2 tempat perpuluhan, 17 point. 37. Okey, bagus. 37 cm. Okey, ni baru dapat panjang ni, 17.37 cm. Okey, terima kasih Amir. Cikgu nak tanya Ahmad Ashraf. Ahmad Ashraf ada? Ahmad Ashraf? Adik ke? Okey, Ahmad, sekarang kita dah ada maklumat yang cukup tak untuk nak kira luas? Cukup. Okey, cuba bagi tahu cikgu macam mana nak kira. Luas sama dengan 1/2. 22 darab Mm-mm. Kita nak guna yang mana yang sudut kandung? Z. Kita nak guna sudut Z. Kalau kita guna sudut Z, kita kena tahu panjang ZY ni. Ini kita tak tahu. Kita kena guna sudut kandung yang macam ni. Sudut kandung dia macam ni. Dekat sini ada sudut, dekat sini ada panjang, dekat sini ada panjang, dekat sini ada sudut. Baru kita boleh guna. So sekarang maklumat yang mana yang cukup? Sudut mana kita boleh guna? Sudut X. Yes, sudut X. Sebab sudut X adalah sudut kandung bagi ZX dan XY. Okay, jadi kita gunakan panjang ZX dengan XY. So berapa? Setengah darab? 10 Yes, darab? darab 17.35. 37. Tak clear. Okay, darab sin. Sudut tu berapa? 60. Okay, tekan kalkulator.
Dapat? 75.21. Okey, bagus. 75.21 darjah. Kalau cikgu nak minta tukar pada minit dan saat, pandai tak tekan yang ada tanda darjah dan koma-koma tu? Dapat berapa? Tahu tak apa tu? Button yang ada darjah, yang macam ni ada darjah, lepas tu ada tanda koma-koma tu. Nampak tak Ashraf? Ashraf? Sebelah kurungan tu Ya betul. Okey, tadi dah dapat jawapan, awak terus tekan tanda tu. Nampak tak apa yang ada kat paparan? Nampak? Tak dapat. Tak nampak? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tadi awak dah dapat jawapan tu, awak dah clear ke belum? Ke masih ada lagi jawapan tu kat kalkulator awak? 75.21. 21430632 tu ada kat kalkulator? Oh, dah tak ada. Tekan balik. Sekejap yang lain. Sebab macam inilah bila cikgu tanya nanti baru cikgu nampak ada yang tak tahu kan. Kalau tak semua cakap tahu. Okey, cepat tekan balik. Setengah, darat 10, darat 17.37, darat sin 60. Okey, dapat tak? Dah. Okey, sekarang terus tekan tanda yang sebelah kurungan tu. Tanda sebelah negatif tu. Apa nampak? Nampak tak macam yang cikgu tulis ni? Nampak? Tak. Tak nampak? Syntax Awak tekan error. tu apa? Syntax error. Lepas dah dapat awak kalkulator apa? Yang coklat. Ya, ada kalkulator coklat ke? Saya tahu hitam dengan kelabu dengan putih je. Ada yang coklat 570 ms. Takkan terus tak dapat awak tekan syntax error? Tak apalah, nanti awak belajar balik dengan kawan awak macam mana nak tukar kepada darjah dan minit. Kalau tak, tanya saya. Okey? Saya nak tunjuk pun Okey. susah. Saya tak tahu apa yang awak tekan. Dia keluar syntax error, sepatutnya daripada jawapan nak terus tekan benda tu je dah dapat jawapan. Mungkin awak ada tekan benda lain kot. Tak apa, nanti awak siapa-siapa kawan-kawan tolong Ashraf kelas apa? Opak kau. Okey. Kawan-kawan akau ke kawan-kawan kelas apa-apalah. Tolong Ashraf tengok kalkulator dia apa masalah. Tak lelaki tak ada masalah lah untuk kalkulator senang je. Okay, so jawapan yang lain tadi yang Ashraf tak dapat tekan tu 75 darjah 12 minit. Sebelah ni berapa saat kelas? 51. Okay, 51 lebih daripada 30, maka kena buat apa? Tambah 1. Tambah 1. So jawapan akan jadi 75 darjah 12 minit. 12, sorry. 13 minit. Okay. Alright. Okay, so itu adalah menggunakan rumus nombor 1 untuk cari luas segitiga. Okay, yang lain tolong jangan tidur sebab cikgu akan panggil siapa-siapa je supaya semua orang faham. Ini kekurangan PDPR sebab cikgu tak nampak awak sedang buat apa. Jadi cikgu selawat lebih sikit, siapa yang ngantuk tu nama dia lah yang nanti kena panggil. Okay, so sekarang kita tengok rumus kedua yang namanya adalah rumus Heron. Okay, bila masa kita nak guna rumus Heron ni, first of course untuk kita nak cari luas. Okay, dan kedua, apabila segitiga yang disuruh kita cari luasnya tu, maklumat yang diberi adalah ketiga-tiga panjang. Dia bagi A, dia bagi B, dia bagi C, dia tak bagi langsung sudut. Okay, kalau tahun sebelum ni, sebelum ada sebelum diajar topik ni dalam KSSM, okay, kakak abang awak dia kena cari salah satu sudut, barulah dia boleh cari salah satu sudut menggunakan rumus cos, lepas tu barulah dia boleh selesaikan cari luas menggunakan rumus tadilah 1/2 AB sin C. Okay, tapi bila adanya rumus Heron ni, okay, jalan kerja lebih mudah, maksudnya direct kita dah boleh terus dapat jawapan tanpa perlu cari nilai sudut. Okay, so kita kenal dulu apa tu rumus Heron. Okay, rumus Heron tadi cikgu dah tulis, punca kuasa S dalam kurungan S tolak A, S tolak B, S tolak C. Okay, sekarang yang awak kenal A, B, C. S awak tak kenal. Apa tu S? S adalah semi perimeter.
Apa maksud semi perimeter? Apa maksud perimeter? Dah sekeliling. Ukur keliling. Kalau semi? Separuh. Separuh daripada perimeter. Okey, separuh dari perimeter. Dah senang lah, dah tahu. Okey, contoh, cikgu ambil satu contoh. Okey, soalan ni. Okey, contoh 13. So, diberi segitiga ni 12.3, 9.6, 5.5. Jadi, macam mana nak kira semi perimeter dia? Tolong bagi tahu cikgu, cikgu nak tulis je. S sama dengan, mula dengan 12.3 12.3. Okey. tambah 9.6 tambah 5.5 bagi 2. Bagi 2. Okey, bagus. Okey, so bila tekan kalkulator, awak akan dapat 13.7. Okey, itu adalah nilai S ataupun semi perimeter. Okey, so lepas ni kau jumpa perkataan semi perimeter tu jangan confuse lah. Semi tu maksudnya separuh perimeter. Okey, jadi sekarang kita boleh terus kira luas kita menggunakan nilai semi perimeter yang kita dapat. So luas sama dengan S dalam kurungan S tolak A dalam kurungan S tolak B dalam kurungan S tolak C punca kuasa keseluruhan. Okay, so S kita tadi dah 13.7. Dalam kurungan S tolak A, cikgu A mana, B mana, C mana tak kisah asalkan yang penting tak berulang lah. Okay, kalau dah ambil dia ni A, jangan ambil dia jadi B. Ni B, yang ni C. Okay, jadi 13.7 darab 13.7 tolak 12.3. Okey, darab lagi 13.7 tolak 5.5. Darab lagi 13.7 tolak 9.6. Okey, keseluruhan jawapan punca kuasakan. Okey, faham tak? Faham. Okey, lepas tu terus tekan je lah kalkulator. 13.7 darab hasil tolak ni, darab hasil tolak ni dan darab hasil tolak ni. So kita akan dapat 25.39 cm persegi luas. Okey, so itu adalah rumus Heron. Boleh faham rumus Heron? Boleh. Okay, so yang Boleh. penting untuk rumus Heron awak kena cari apa? Semi perimeter. Perimeter. Okey, so kita buat sama-sama soalan ni. Seorang pelajar perempuan ada tak? Nur Nadira. Boleh tak? Ajar ni. Tunjuk. Nur Nadira binti Ma apa tu je lah saya nampak. Okey. So, first kali cari semi perimeter. Tolong cikgu cari. Sementara tu yang lain boleh sambil buat. S sama dengan apa Nadira? 5.4 tambah 6.1 Bagus. tambah 7.3 Alright. bahagi 2. Okey. Tolong cikgu kira. Sama dengan 9.4. Okey, bagus. So, nak kira luas, apa rumus dia? Rumus Heron? S kurungan S tolak A Darab. S darab S tolak B Alright. darab S tolak C. Okey, bagus. Kemudian? Lepas tu punca kuasa. Okey, jangan tinggal punca kuasa ni. Okey, so 9.4 darab 9.4 darab darab 9.4 Tolak. tolak 5.4 okey. Lepas tu 9.4 tolak 6.1 Lepas tu 9.4 tolak 7.3. alright, punca kuasakan. Okey, sekarang tekan kalkulator. Ingat bila awak tekan kalkulator boleh je awak tekan direct semua dengan syarat letak kurungan. Okey, dapat? Luas?
Sekejap cikgu masalah. Okey. Tak apa. Tekan dulu. Yang lain dah tekan kalkulator belum? Dah. Okey. Ada masalah tak? Setakat ni boleh faham? Boleh. Okey. Okey, dah Nadira? Dah. Okey, berapa? 16.14 Okey, apa unit dia? cm. Cm persegi. Okey, sebab luas so cm persegi. Soalan pun cm, so jawapan awak pun kena cm lah. Kalau soalan meter, awak kena bagi meter. Okey, itu untuk rumus luas heron. Okey, rumus luas lah. Okey, so kita ada belajar berapa jenis rumus hari ni untuk luas? 2. Okey, apa dia? Satu, rumus pertama apa dia? 1/2 Darab Dua AB sin C. Okey, bila masa kita nak guna 1/2 AB sin C? bila ada dua sisi dengan satu sudut kandung. Bagus. Okey, tapi kalau cikgu ngada-ngada sikit ada dua sisi satu sudut kandung nak guna rumus heron, boleh ke? Boleh. Boleh. Dengan syarat cikgu kena cari apa? Sisi lagi satu. Sisi. Cari sisi lagi satu. So bila ada sudut kandung nak cari sisi lagi satu kita kena guna betul cos lah. Tapi jalan panjang dan membazirkan masa. So tak payah nak ngada-ngada. Kita dah ada pilihan yang kedua iaitu rumus heron. Okey, bila masa kita guna rumus heron? Safiyuddin? Safiyuddin? Bila kita nak guna rumus heron? Bila dia kasi semua sisi. Okey, bila Safiyuddin dah jadi Akmal Daniel. Bila dia bagi semua sisi. Okey, dia boleh bagi semua sisi. Tapi kalau nak guna rumus heron first kita kena cari nilai S. Apa tu S? Semi perimeter. Semi perimeter. Okey. Safiyuddin baru kau nak bersuara Orang panggil tadi tak nak. Tak Okey, cikgu bacakan tadi. saya rumus dia Safiyuddin untuk heron. S. S sama dengan A tambah B tambah C per 2. Okey, S sama A tambah B tambah C per 2. Okey, lepas tu rumus luas dia? Luas sama dengan? S sama dengan S tolak A, S tolak B, darab S tolak C. Bukan S sama dengan? S darab S tolak A. S darab S tolak A, darab S tolak B, darab S tolak C punca kuasa. Okey, bagus. Okey, so semua boleh faham kita punya luas segitiga. Okey, so hari ni kita akan masuk satu lagi iaitu aplikasi lah. Ni dah soalan benda semua dah belajar petua sin, dah belajar petua cos, dah belajar luas segitiga. So ketiga-tiga tu semua akan dimasukkan dalam satu soalan yang namanya aplikasi. Okey, jadi ini je sebenarnya belajar dalam bab segitiga ni. Okey, kita try buat satu soalan ni. Okey, tengok Okey, kita buat latihan intensif 9.4 soalan 2. Okey. Hakimi boleh tolong cikgu bacakan soalan? So ada yang tak nampak? Soalan satu ni. 2. Nampak tak Kimi? Ke tak clear? Latihan intensif 9.4 muka surat 265. Grafik di sebelah menunjukkan kedudukan sebuah pelantar minyak, sebuah kapal tangki dan sebuah helikopter. Bearing helikopter dari kapal tangki ialah 40 darjah. Okey. Diberi jarak di antara helikopter dengan kapal tangki ialah 13 km. Manakala jarak di antara helikopter dengan pelantar minyak ialah 10 km. Itu jarak dalam km kilometer di antara kapal tangki dengan pelantar minyak. Okey. So semua fokus pada gambar ni. Mana kapal tangki, mana helikopter, mana pelantar minyak? Cikgu namakan A, B dan C. Kapal tangki mana? B. Okay, C tu apa? Pelantar minyak. A tu?
Helikopter. Okey, A tu Okey. helikopter. Okey, so soalan ni awak ada pernah belajar bearing tak sebelum ni? Ada. Ada eh? Nah, Form berapa? Form berapa belajar bearing? Form 3. Form 3. So bearing helikopter dari kapal tangki. Kalau bearing kita tengok arah utara, lepas tu dia ambil daripada lawan arah jam ke ikut arah jam? Ikut arah jam. Ikut arah jam lah. Okay, so dekat sini dia kata bearing helikopter. Okay, soalan ni dah ada. So awak tak perlu risau lah. Tapi kadang ada tiba-tiba soalan dia tak lukis 40 darjah tu kat mana. So awak yang kena define sendiri. Okay, berdasarkan maklumat. Jadi kat sini dia kata bearing helikopter dari kapal tangki. So dari perkataan kapal tangki. Jadi kapal tangki, kat sini kapal tangki kita. Okay, daripada kapal tangki tu kita buatkan garis utara. Okay, so dia kata helikopter dari kapal tangki ialah 40 darjah. So dari garis utara ni kita ambil 40 darjah. Kalau 45 separuh daripada sudut 90 darjah lah. Ni keseluruhan ni sudut tegak 90 darjah. So 45 separuh jadi 40 lebih kurang okay, lebih kurang macam ni lah sikit. Okay, so kat sini 40 kita yang 40 darjah. Okay, jadi dia kata okay, sini 40 darjah. Jadi dekat sini ada kita punya helikopter. Okay, ni kita punya helikopter lah. Okay, dan sudutnya adalah sudut 40 darjah kat sini. Sini 40 darjah maka dekat sini berapa darjah ni? 50. Okay, kalau situ 40, sini 50 lah. Sebab dia sudut tegak kan? Okay, dia mestilah sudut tegak. Takkanlah kapal tu menjunam. Dia cakap kapal tu, kalau kita anggap semua benda tu adalah tegak lah. Melainkan dia ada cerita kapal tu nak terbenam ke apa kan? Okay, so diberi jarak di antara helikopter dengan kapal tangki ialah 13 km. Okay, so cikgu wakilkan sekarang dengan bentuk segitiga lah. Okay, so ambil macam ni, Okay, yang ni helikopter kita namakan dia sebagai A, kapal B, pelantar C. So tadi dekat sini 40, so dekat sini adalah 50 darjah, dekat sini 13, dekat sini 10. Okay, so soalan kata, hitung jarak di antara kapal tangki dengan pelantar minyak. So dia nak suruh cari jarak yang mana? BC. Okay, so dia nak suruh cari BC, kita namakan dia sebagai X. Okay, ingat balik yang kita dah belajar minggu lepas. So segitiga ni ada pasangan ke tak ada? Ada Ada. Siapa yang berpasangan kat situ? 50 dengan 10. Okay, bagus. 50 darjah dengan 10. So bila ada pasangan, kita boleh guna rumus apa, Syazmin? Rumus sin. Rumus sin. Okay, Syazmin bacakan cikgu rumus sin. Yang kita nak cari, Allah Akbar. Tutup lagi. Okay, yang kita nak cari apa? Nak cari Cikgu dah wakil. panjang, nak cari X. Okay, nak cari X lah. Panjang BC cikgu dah wakilkan dengan X. Awak boleh tulis BC pun boleh, tak ada masalah. So BC per Sin. Oh. Dia Macam mana soalan ni? Dia boleh direct tak dapat jawapan? Tak. So kalau tak boleh direct, kita kena cari benda lain dulu, Syazmin. Sebelum kita dapat. Sebab A tu kita tak dapat. Jadi kita boleh cari sudut C tak, Syazmin? boleh. Okay, so kita cari sudut C dulu. Sin C. Sebab kalau kita nak cari sudut A, kita tak tahu panjang X. So dua-dua tak tahu, kita tak boleh cari. Kita boleh cari benda yang kita tahu je dulu. So 13 ada, lelaki dia ada, perempuan tak ada, boleh cari pasangan. Kalau lelaki perempuan pun tak ada, nak cari pasangan apa? Okay, so 13 ada, so 13 kena cari pasangan dia dulu, iaitu sin C. Okay, jadi rumus sin C per berapa, Syazmin? Per 13. Okay, sama dengan? Sama dengan sin 50 bagi 10. Alright, okay, tekan kalkulator, cari nilai C, tekan shift sin. Okay, dapat?
dapat 84.78. Okey, bagus. 84.78 darjah kita dah dapat dekat sini. So ada masalah tak untuk cari sudut A? Tak ada. Okey, so kirakan cikgu sudut A. Macam mana nak kira sudut A? 180. Okey. 180 tolak B dan C. Dapat berapa sudut A? 45.21. Okey, 21 ke 22? Oh, tadi 22. mungkin awak tak jadikan 8478. Okey, so bila tadi dah jadi 84.78, awak jangan guna yang 84.77 bla 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 tu. Awak terus jadikan 78 lah untuk kira dapatkan. Okey, so dah 45.22, sekarang kita dah boleh kirakan panjang X tak? BC. Boleh. Okey, so BC per siapa yang bertentangan dengan dia tu? BC per BC per 10. Oi pakcik, BC tu panjang, takkanlah yang awak LGBT ke? Pasangan dia perempuan sudut. Dia Apa sudut dia yang bertentangan? Nampak tak gambar cikgu tunjuk ni? Bertentangan dengan BC ni apa? Sudut apa yang bertentangan ni? Sudut A. Yelah, sudut A tu apa nilai dia? Sin. 45.22. Okey, kemudian sama dengan? Sama dengan sama dengan 10. Okey, per? 10 bahagi dengan sin 50. Okey, kalau cikgu nak ambil 13 pun boleh kan? Boleh, tapi cikgu kena guna sin 84.78. Faham? Faham. Yang penting guna yang bertentangan. Okay, so cari apa nilai BC? Okay, yang lain dah dapat BC? Dapat 9.27. 9.27. Unit apa? Unit? KM. Yes, KM. Tengok gambar KM. Takkanlah sentimeter kedudukan pelantar dengan tu kan. Okay. So cikgu nak tambah satu lagi soalan dekat sini. Cari luas. Okay. Sama-sama kira. Sama-sama tengok. Kat sini kita dah ada 9.27. So kalau cikgu nak kira luas, cikgu nak guna rumus satu ke rumus Heron yang lebih mudah? Heron. Ya ke? Kalau cikgu lagi suka kalau ada pilihan dua-dua boleh guna. Cikgu lagi suka guna rumus satu. Tak payah nak kira S. Betul tak? Betul. Okay. Kalau ada pilihan untuk guna satu, kita guna satu. Okay. Heron pun boleh. Tak ada masalah sebab awak dah tahu semua sisi. Tapi awak dah tahu satu sudut kandung. Jadi tak ada masalah untuk awak nak kira. Guna rumus biasa sebab tak perlu kira nilai semi perimeter. Okay. So luas kita setengah darab. Sudut kandung kita dah tahu macam-macam dah, tapi kita ambil yang dia bagi 50 ni. Okey, setengah darab. Hendra? Setengah darab. 13. Okey, lagi darab. 9.27. Bagus, darab. 50. Okey, so tekan semua orang dapat berapa? Dapat? Yang lain-lain siapa yang dah dapat? Berapa jawapan? 46.16. Okey, 46.16. Apa unit? Kilometer segi. Sebabnya adalah luas. Okey, jelas tak tentang luas? Jelas. Okey, so